Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam mahabbah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun sudi bersama kita berada di Google Meet Gemenur Iman pada pagi yang penuh barakah ini bagi memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah kitab Hikam Jawi insya-Allah. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur bersama dengan tim pengurusan Gemenur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu yang tidak jemu-jemu untuk berada di Gemenur Iman pada pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dipanjangkan usia kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkati, direstui dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi perhimpunan kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab sebentar tadi, Allah limpahkan kita rahmat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahhab, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafaqallah syifaan ajilan untuk Syahbudin bin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad Daduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizal Anwar bin Hamdan, Nukman Al-Muqarin bin Syahrul Nizam, Zara Safia binti Zahiruddin, Siti Nazira Abdul Aziz, Faridah Yahya Muhammad, Kausar bin Imran Hazimin, Muhammad Naufal bin Mustafa Kamal, Nur Hilmi alias Nur Izwan Radwan, Elin Nuar Sumaya binti Elin Aminin, Ashifa Medina binti Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Hairul Nizam, Siti Assa binti Sa'ad, Nur Hana binti Muhammad Sa'id, Nur Huwaina Insyirah binti Muhammad Hilmi Faiz, Nur Anis Hayati binti Muhammad Din, Yaakob bin Saleh, Marisa Mardia binti Luqman Hakim, Rasali bin Bulat, Nur Adibah binti Abdullah, Nur Rimah binti Mio Aziz, Ismail bin Abu Nuh, Fatimah binti Ali, Idin Riz bin Muhammad Ashrafi, Kamaria binti Yib, Hasya Adawiyah binti Adi Putra, Adam Husaini bin Syamir Husaini, Nazura bin Zulkifli, Muhammad Hasanul Hadi bin Abdul Samad, Datuk Setia Haji Muhammad Samid bin Haji Abdul Aziz, Muhammad Nur bin Yub, Auziah Yusuf, Siti Aisyah Marwiyah binti Ahmad,
Ruhaidah binti Arifin, Syahriza Sudin, Muhammad Azri bin Khairul Anwar, Fatin Nabila Saza binti Hasan, Rohani Cikmat, Siti Nur Afikah binti Nur Hanizah, Azim Muhaimin bin Harif, Zulkifli Ja'far, Fatin Ruhaidah Dahlan, Halimah binti Qatar, Sofa Sulihah binti Abdullah Umar, Salamah binti Jan Muhammad, Kamaria Hamzah, Umairah binti Kamrul Zaman, Wan Amul Qadi Wandilah, Syabana Nurdin, Fatin Dayana Zahari, Rasyadan Nur Muhammad Hanafiah, Fadilah Zakaria, Muhammad Hisham, Nuraya Ismail, Asga Putra bin Muhammad Ghazali, semuanya 159. Kita doakan mudah-mudahan diberi sifat yang sempurna, dan juga kepada para jemaah yang hadir, sekiranya turut diuji dengan berbagai penyakit dan juga berbagai masalah. Allah mudahkan, insya-Allah, yang kita berada bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk membaca kalamullah dan berdoa, insya-Allah. Bagi meneruskan kuliah kita dengan segala bangga sukacita, dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah daripada kitab Hikam Jawi. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Rupanya memiliki suara dan tekak yang sihat tu nikmat besar punya ya. Rupanya lah. Selama ni ya Allah kita guna suara Guna suara, guna apa? Guna tekak, guna apa lagi? Lidah. Untuk bercakap, untuk menutur. Allah tarik sikit nikmat tu, nikmat ni dapat serak-serak hari ni. Hari ni nampak gayanya kita kena apa? Sesuaikan diri dengan suasana keadaan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semuanya sihat walafiat, memulakan hari dengan amal yang soleh. Allah berkati, Allah rahmati, Allah luaskan lapangkan rezeki. Mudah-mudahan Allah pilih meninggal dunianya dalam keadaan muslim, mukmin. Allah berikan kecukupan yang sesuai dengan keperluan kita. Allah eratkan silaturahim sesama kita dan juga sesama keluarga masing-masing. Anak-anaknya disoleh dan disolehahkan, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan semua susun atur yang hendak dilakukan di sepanjang hari ini diberi kelancaran oleh Allah. Semoga mudah-mudahan ada yang nak urus di hospital, ada yang nak pergi berziarah kepada sanak saudara, jiran tetangga, ahli keluarga. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan seluas-luasnya oleh Allah. Bertawakal kepada Allah itu melegakan hati. Kenapa kita perlu bertawakal kepada Allah? Kerana kalau kita bimbang, terlalu bimbang sesuatu tentang masa hadapan, kita sebenarnya menghilangkan kebahagiaan yang ada pada hari ini. Sedangkan yang masa hadapan tu belum tentu kita dapat atasi. Sedangkan yang hari ini sepatutnya kita nikmati apa kebaikannya. Tapi oleh kerana terlalu bimbang, tidak ada tawakal, akhirnya kita terlalu bimbang pada benda yang akan datang. Benda yang akan datang tu belum tentu kita dapat selesaikan. Malahan benda yang kebahagiaan pada saat ini pula hilang dengan sebab kita terlalu bimbang sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan. Sedangkan belum tentu kita dapat atasi. Tapi bagi orang yang bertawakal, insya-Allah dia akan dapat menikmati apa yang ada kebaikan pada saat ini. Manakala perkara yang berlaku akan datang, dia tahu bahawa sudah ada ketentuan Allah untuknya di masa akan datang. Jadi dia serahkan urusan itu kepada Allah, dan mudah-mudahan apa sahaja yang berlaku untuknya di masa akan datang ditampung dengan persediaan untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini insya-Allah sama-sama kita bacakan surah Yasin. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan asbab surah Yasin tuan-tuan dan puan-puan diberi sihat terus insya-Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap seorang,
sama ada secara beritahu ataupun diam-diam. Banyak yang berikan bantuan, sokongan, dorongan yang berterusan ke tabung Gema Nur Iman, menjadi asbab kepada suburnya majlis ilmu, pada masa yang sama suburnya infak, dan kita jadikan mudah-mudahan perkara tersebut asbab orang lain dapat ilmu, orang lain juga dapat kefahaman agama, dan mudah-mudahan Allah berikan gantian yang lebih baik daripada apa yang tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Tenaganya, masanya, wang ringgitnya, ideanya dan macam-macam. Mudah-mudahan Allah berikan gantian yang baik. Kalau gantiannya sehat afiat, mudah-mudahan terus sehat afiat. Kalau gantiannya kepada yang namanya taqwa, iman, mudah-mudahan terus meningkat iman dan taqwanya kepada Allah, insya-Allah. Dan kita doalah, kita doakan juga kawan-kawan kita yang ada dalam grup ini, grup Gema Nur Iman, kalau ada yang kurang sihat, mudah-mudahan diberikan sihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlisun niyata lillah, marilah sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan Yasin yang kita bacakan ini menjadi asbab kebaikan, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
Allahumma inna nas'aluka lana wa lahumul afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang penuh dengan berkah ini, di waktu duha yang penuh dengan limpahan rahmat-Mu, kami bersyukur ya Allah, kami berterima kasih ya Allah. Kami menyatakan betapa beruntungnya kami ya Allah, Engkau tempatkan kami di awal hari pada amalan yang baik, pada majlis yang baik, pada suasana yang baik, keadaan yang baik. Kami syukur kepadamu ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan, tidak pernah putus. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan, tidak pernah terhenti. Kami dapat menikmati segala nikmat itu untuk menjalani kehidupan kami. Engkau masih berikan nyawa kepada kami. Engkau masih berikan nafas kepada kami. Engkau masih berikan lagi kelapangan masa untuk kami. InsyaAllah kami akan gunakan untuk amal kebaikan dan amal soleh. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk terus mengerjakan kebaikan. Kami mohon taufik darimu ya Allah, agar kami diberikan pertolongan yang sekuat-kuatnya untuk menghindari segala maksiat, dosa dan kejahatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami benar-benar menghambakan diri kepadamu ya Allah. Tunduk dengan segala takdir ketentuanmu ya Allah. Redha dengan segala apa yang kau tentukan untuk kami ya Allah. Menjadi orang yang menyerahkan urusan kepadamu ya Allah. Memberikan ya Allah segala kesungguhan kami sebagai hamba-Mu untuk beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami cacat. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami penuh dengan luka. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami penuh dengan aib. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami penuh dengan kesilapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami penuh dengan kelalaian. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami penuh dengan kekurangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami masih kurang kesungguhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami masih jauh daripada keikhlasan. Kami mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala kelemahan yang kami miliki, terimalah amalan kami ya Allah, sebagai bukti kecintaan kami kepadamu ya Allah, sebagai bukti kesungguhan keimanan kami kepadamu ya Allah, sebagai bukti usaha ketakwaan kami untuk menghadapmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami, kasihanilah kami. Sembuhkanlah juga orang-orang yang sakit di antara kami. Sembuhkanlah ya Allah orang-orang yang sakit di antara kami. Afiatkanlah ya Allah orang-orang yang sentiasa berada dalam doa kami. Lancarkan urusan mereka, tabahkan takwa dan hati mereka. Jadikan mereka orang-orang yang diberikan keafiatan dan kesembuhan serta kesihatan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Pagi. Pagi. Ah, Selamat ada pagi. ada orang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, Ustaz. Ceria. Ada orang punya. Semoga Ustaz sihat-sihat ceria pagi ini. Amin ya Allah Rabbi. Sihat. Hari seterusnya Nah, dan hari-hari seterusnya mendatang. amin. Semoga Allah kembalikan juga doa yang baik tu kepada orang yang berdoa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sebab Doakan apa? buat majlis maulud macam hari ini, mari Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ada ya. Suara Ah, boleh juga. hari ni suara saya rock sikit lah. Tak apalah, Allah dah bagi hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun suara lancar. Hari ni diberi kurang sikit lah. Perik juga ni, nak habiskan ayat surah Yasin tadi. Dia punya apa tu, tekan kat tekak tu dia tak ada tebak kahak-kahak batuk, tak ada. Dia apa dia kata? Dia serak-serak. Perik. Air putih banyak, Ustaz. Ya, insya-Allah. Baik, cadangan yang baik tu, insya-Allah. Ni sekejap lagi ni. Tadi pun dah minum juga air putih. Minum air putih banyak-banyak.
Kerap. InsyaAllah. InsyaAllah. Dia hilang kering tekak. Tapi saya tak ada kahak. Pelik juga ni. Sesama pun tak ada juga. Untuk nafas untuk apa okey je. Tapi untuk makan nanas Makan nanas. Pagi ni saya kena tepat pukul 8 1 minit saya berusaha cari nanas insya-Allah. Minum air asam jawa Ustaz. Sekali. Asam Jawa. Bukan apa sekarang kan cuaca panas. Itulah Dekat cuaca panas di kawasan saya Johor Bahru agak berjerebu dah 2 hari ni. Kat sini pun jerebu. Jerebu Memang. juga. Johor Bahru ni. Dekat Johor Bahru ni dekat Lakin semalam agak tinggi sikit. Jadi saya tak pasti adakah itu faktor untuk saya, tapi ada kemungkinan sebab semalam saya kat luar. Jadi serba sedikit tu. Malam petang semalam okey-okey saja. Malam tadi pun okey-okey saja. Mula pukul 11 ke 12 dia dah mula tak ada suara dah. Saya nak beritahu Gema Nuriman minta siapa-siapa ganti pagi ni. Saya tengok dah pukul 12 baru nak cakap. Rasa macam tak kena pula. Jadi tak apalah. Tengoklah nanti kalau tak mampu hari Rabu pagi kena siapa-siapa yang lebih baik nanti gantilah. Itulah cerita dia. Bila nak minta ganti pukul 12 malam, saya tengok nanti kau orang dah tidur pagi pula. Susah nak tanya siapa lagi kan. Baik, insya-Allah. Hari ni kita nak masuk pada muka surat yang berikutnya. Sebelum tu saya nak tanya satu perkara. Apa beza di antara fitnah dengan fitness? Allahu Akbar. Apa beza fitnah dengan fitness? Fitness? Fitness. Fitness kesihatan. Fitness kesihatan. Fitnah? Fitnah berkata sesuatu yang tidak benar. Mengumpat orang mengumpat. Oh gitu. Berkata yang benar, fitnah berkata yang tidak benar. Amboi. Fitnah tu ujian Betul-betul Ustaz. jawapan buku ni. Orang teka-teki. Tak Ustaz. Dalam Quran tu kata fitnah tu ujian. Fitnah tu ujian. Allahu Akbar. Seorang pakai buku, seorang jawab pakai Quran, dahsyat ni. Kita baru nak teka-teki aja. Ustaz tak baik fitnah pakai buku, tak pakai buku pun. Apa beza fitnah dengan fitness? Kerjaan. Ejaan, Masya Allah. Unik juga jawapan. Masing-masing dia tengah Google tu. Saya bukan tak tahu tu. Dia cari je. Fitnah dalam bahasa Melayu tu. Masya Allah. Bahasa Inggeris. Masya Allah. Bagus juga. Idea juga. Ni guru bahasa pula jawab. Ustaz, Ya. fitnah tu tak bagus. Fitness bagus. Fitnah tak bagus. Fitness bagus. Besar dosa daripada Macam-macam jawapan. Baguslah. Ustaz nak Bagus, satu bagus. jawapan dapat macam-macam Ustaz. Bonus. Dia gini. Fitnah ni urusan dia kejam. Kalau fitness, urusan dia ke gym. Faham? Faham. betul. Hebat. Hari ni kita pergi gym. Fitnah ni urusan dia kejam. Kalau fitness, urusan dia ke gym. Alah, tu nama ni teka-teki. Baik. Banyak kali Kejam. dah Ustaz menang ni. Tak sangka masa tekak sakit menang. Masa tekak sakit menang. Jadi maknanya ada hikmah di sebalik kesakitan tekak tu. Jadi nikmati sajalah tekak yang sakit tu. Rupanya dalam sakit tekak tu yang menang. Maknanya takkan kalau nak menang lagi nak kena sakit tekak tak tahan saya. Mudah-mudahan sihatlah insya-Allah. Baik, kita nak tengok kepada hari ni nama dia teka-teki tekak. Tu yang menang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan teka-teki, teka-tekak. Allahu Akbar. Yalah, mudah-mudahan. Sabar. Tengok betul-betul handphone tu Google Meet. Yang ada dah dekah seorang-seorang kat rumah. Dah, cucunya ingat nenek ni dah kenapa lah. Duk gelak seorang-seorang. Biasa tengok rancangan agama kat TV tengok dia. Tapi kali ni dengan Gema Nuriman, kek, seorang-seorang. Pelik Pelik dia kata. Yang ada tersenyum-senyum tengok handphone. Handphone pun heran tengok dia. Dah kenapa Hajah ni. Tak apalah.
Sebenarnya dia terfikir sesuatu sebenarnya kan. Baik. Kita nak tengok muka surat 6. Tengok surat 6. Ada tajuk dia. Berkata pengarang. Tajrid dan asbab. Tajrid dan asbab. Tajrid dan asbab ni nak menceritakan tentang apa? Okey. Ada tak? Cuba kita tanya dulu Kita fikir dulu sebelum nak masuk. Nanti kan pening nanti. Bukan pening, maknanya kita tertanya-tanya, bukan pening. Ada tak orang yang dia tak kerja, dia sakit lah kita sebut sakit, terlantar. Tapi dengan sebab dia sakit terlantar, dia tetap juga mendapat rezeki daripada Allah. Ada tak orang yang macam tu? Dia tak kerja, terbaring, tapi rezeki dia ada je. Tak kisahlah orang bagi hadiah ke, dia dapat pampasan ke, apa ke, tapi dia tak kerja. Saya ada. Ada ada lah. Ada kemajuan masyarakat. Betul. Dia dapat bantuan ke, ataupun dia tu memang ada harta perwarisan yang banyak ke, ataupun dia pemalas ke, ataupun apa sajalah. Senang cerita dia tak kerja lah. Tak kerja maknanya kerja untuk cari duit tu dia tak buat. Kerja kat rumah ke, dia basuh pinggan ke apa, buat. Maknanya dia bukan malas. Tapi ada orang yang juga malas ke sakit, tak kisahlah. Yang penting tak ada buat kerja secara ekonomi, tak ada. Tapi ada je rezeki dia. Okey, baik. Ada tak juga orang yang dia bekerja, baru dia dapat penghasilan. Dapat beli yang namanya beras. Bekerja, baru dapat penghasilan. Dapat dia beli gula, beli minyak, beli tepung. Tapi kalau dia tak bekerja, dia tak dapat benda-benda tu. Dia macam susah lah. Kan ada juga orang yang macam tu. Ada tak pula? Tu yang kedua ada. Ada tak orang yang dia tu, kita tengok, dia tu ibadah saja. Ibadah. Namun, dalam dia ibadah saja, rezekinya ada. Pun ada juga. Daripada 3 keadaan tu, kita dapat memahami bahawa memang ada orang yang Allah berikan dia kurnia dia memang cara yang berbeza-beza. Sebab Allah nak beritahu bahawa pengagihan rezeki tu adalah memang hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mutlak Allah. Itu yang satu. Itu perkara. Yang kedua, suasana kedua sebelum kita masuk, sebab dia ada berkaitan tajrid dengan asbab. Yang kedua, ada seorang raja, dia memiliki dua pekerja lah kita sebut. Nak panggil hamba, boleh juga hamba lah. Dia memiliki 2 orang hamba. Yang pertama A, yang pertama B. Boleh tak kalau seorang raja ni kepada hamba yang bernama A ni, dia cakap, engkau tak payah buat kerja. Kerja engkau adalah duduk saja sebelah aku, duduk saja sini, engkau jaga je tempat engkau situ, makanan kau aku bagi, minuman kau aku bagi, keperluan kau semua nanti aku akan siapkan. Cuma kerja kau hanya duduk kat sini saja. Tugas kau duduk saja. Tapi makanan, pakaian, apa semua ni aku akan bagi, siapkan. Kemudian, raja yang sama, dia cakap kepada hamba dia yang B pula, yang nombor 2 ni. Dia kata, engkau kena kerja. Engkau bersihkan kebun belakang. Engkau pastikan semua kebun istana dalam keadaan dia punya landscape dia sentiasa maintenance dia bagus. Jangan panjang, jangan apa, mesti dibaja, mesti disiram dia apa. Engkau kerja, nanti aku bagi engkau pakaian, makan, minum dan sebagainya. Yang A tak payah pening-pening. Duduk saja sebelah dia, jaga je kat kawasan situ satu tempat, tapi semua pakaian, makan semua dia boleh. Baik, kalau raja cakap begitu, boleh tak raja tu buat begitu? Boleh tak dia nak buat gitu? Maknanya ada orang yang tak payah kerja, duduk saja tapi dia bagi. Boleh lah, tu hak dia. Boleh? Boleh lah. Boleh je, masuk akal lah. Boleh je berlaku dalam hidup macam tu. Maknanya boleh berlaku. Tentang dia buat tu betul salah tu cerita lain. Tentang boleh berlaku benda tu kan. Jadi kalaulah seorang raja boleh melakukan seperti itu, maka lebih utama lagi kita faham bahawa
ada di kalangan hamba Allah yang memang Allah jadikan dia tu, kerja dia hanya ibadah saja. Dia tak payah pergi kerja, tak payah pergi berekonomi, tak payah pergi kerja tu bukan pemalas maksud saya. Tapi dia sangat rajin, tapi urusan dia adalah ibadah saja. Dia ibadah, 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 ibadah. Allah dah tentukan dah berapa banyak dia akan dapat, hidup dia macam mana, makan dia banyak mana, minum dia banyak mana, pakaian apa dia pakai, rumah besar mana, duduk dekat mana, semuanya dah disediakan oleh Allah. Kerjanya ibadah semata-mata, tapi nanti akan sampai kepada dia rezeki-rezeki dari Allah. Dan kemudian ada hamba Allah yang B pula, Allah jadikan untuk dia, Allah jadikan, dia tu kena kerja. Dia itu kena yang namanya keluar pagi. Pukul 8 pagi kena bekerja. Pukul 9 pagi kena kerja. Kena pergi kedai. Kena bercucuk tanam. Kena berusaha. Kena berniaga. Kena gini. Yang B, Allah jadikan begitu. Tapi yang A ni, ada di kalangan hamba Allah. Yang Allah nak berkehendak bahawa kerja dia memang ibadah je. Nanti yang lain semua Allah siapkan. Baik. Boleh tak berlaku? Suasananya ialah A, B, Allah berikan dalam bentuk yang berbeza macam tadi. Boleh ke tak boleh berlaku? Boleh ke berlaku macam tu? Boleh tak? Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Betul kan? Ustaz. Boleh. Kalau seorang raja yang dia pun makhluk, padahal dia tak ada kuasa penuh untuk bagi ataupun menghalang. Tapi seorang raja kepada dia punya hamba dia, dia punya pekerja dia, dia cakap, awak yang A tak payah kerja, yang B dia suruh kerja, maknanya terpulanglah pada raja tu. Sebab dia kata dia nak bagi, dia duit banyak, harta banyak. Baik. Kalau seorang raja boleh buat begitu, maka jauh lebih utama Allah Subhanahu Wa Taala yang tak ada bandingannya dengan raja tadi tu. Tak ada bandingannya. Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja menjadikan satu hamba itu dia hanya kerja tapi hanya ibadah yang lain kau tak payah sibuk, tak payah apa. Semua sudah ditentukan. Jadi orang yang begitu, yang A tadi, yang hanya ibadah saja, maka dia tu disebut sebagai namanya tajrid. Disebut namanya apa? Tajrid. Tajrid. Yang manakala yang B ni, hamba Allah yang B, yang bagus juga dia buat. Nama dia bekerja, dia berusaha, dia berniaga, dia pergi ke sana, pergi ke sini, ambil komisen, pergi ke sana, pergi ke sini, ambil dalal berniaga, pergi sana, pergi sini, menguruskan keuntungan dan profit. Pada masa yang sama, orang yang macam B ni, namanya ialah dia punya cara dia, perolehan dia tu, kita sebut sebagai asbab. Asbab dia usaha, asbab dia profit, asbab dia berniaga, asbab dia dapat komisen, asbab dia ialah keuntungan, asbab dia asbab. Maknanya asbab dia bekerja, asbab dia berusaha, berniaga dan sebagainya. Tapi ada satu lagi keadaan, namanya apa tadi? Tajrid. Jadi sekarang kita nak cerita sikit tajuk dia tu, tajrid dan asbab. Jadi ada orang memang Allah jadikan dia tu, dia punya kedudukan dia seperti A tadi, tajrid kita sebut. Dan ada di kalangan hamba Allah yang memang Allah jadikan dia dalam keadaan asbab. Dua-dua ada. Dua-dua ada. Jadi kita tak payahlah terlalu pelik. Kalau ada orang tu, dia ibadah saja, tapi kita tengok dia dicukupkan langsung oleh Allah. Kita tak perlu terlalu pelik. Sederhana saja. Sebab kita tahu, kalau seorang raja boleh buat aturan, dia kata kepada pekerja dia, engkau A tak payah kerja, aku bercukupkan semua. Yang B kau nak kerja, maknanya terpulanglah raja tu. Dia nak cakap apa, suruh apa kepada yang namanya pekerja dia. Kalau seorang raja sahaja yang tak ada kuasa mutlak dan bukan maha berkuasa pun boleh saja melakukan perkara macam itu, maka tiada bandingannya lah kalau kita lihat kepada Allah. Maka ada orang yang memang Allah berkehendak dia tu dalam keadaan tajrid, macam tadi tu yang saya cakap tu. Dan ada orang yang Allah berkehendak kehidupan dia adalah pada suasana yang namanya asbab tadi. Okey, sekarang ni kita nak tengok tajrid dan asbab. Tajrid dan asbab. Okey, apa kata musannif Ibnu Athaillah? Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah.
berkehendaknya engkau kepada tajrid. Ada orang dia konon-konon nak seperti tajrid. Tak payah usaha, cuma ibadah saja. Serta Allah mendirikan ke atas dikau pada segala asbab, itu termasuk sebahagian daripada syahwat yang tersembunyi. Baik. Ada satu orang, contohnya, sebelum kita nak faham dia punya terjemah tu, ada satu orang, Allah jadikan dia tu memang perlu berusaha, perlu bekerja, perlu keluar pagi, perlu berniaga. Allah berkehendak dia begitu. Tapi dia konon-konon dia nak supaya macam dia tu tak payah kerja tapi dapat rezeki. Dia konon-konon dia nak supaya ibadah sahaja, tiba-tiba dia dapat semua cukup. Dia nak kalau boleh dia tumpur pada zikir saja. Sedangkan Allah berkehendak supaya dia tu bekerja. Jadi dia nakkan kepada tajrid, sedangkan Allah tentukan untuk dia ialah pada asbab. Kalau orang yang seperti itu, kadang-kadang dia ingat bila dia ibadah saja, maka sebenarnya itu adalah iman. Itu adalah takwa. Itu adalah yang namanya kebaikan. Itu adalah namanya betul-betul hambakan diri. Itu namanya jalan kepada nak jadi wali Allah. Itulah kepada jalan soleh. Kadang-kadang sebahagian orang, dia fikir begitu. Sedangkan untuk dia bukan itu. Untuk dia adalah mesti mengambil asbab-asbab. Kena kerja, kena apa. Maka siapa yang menginginkan tajrid, sedangkan Allah tentukan, tetapkan, berkehendak dia tu sebenarnya mesti mendapat bahagian secara asbab, maka orang yang seperti itu termasuk di kalangan orang yang memiliki syahwat yang tersembunyi. Maknanya dia nak ingatkan kepada kita jangan melawan, jangan bertentangan, jangan berselisihan, jangan berkhilafan dengan apa yang Allah kehendak ke atas kita. Kalau Allah, jangan kita, satu kita jangan pelik kalau ada orang dia tajrid. Ibadah saja tiba-tiba dapat segala benda. Macam Sayyidatina Maryam kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke tempat mihrab ibadah Maryam, setiap kali itu akan ada rezeki di sisi Maryam. Kenapa? Kerana Allah memang berkehendak menjadikan Maryam itu dalam kedudukan makam standard level tajrid. Hanya ibadah, semua makanan dah siap. Semua makanan dah siap. Boleh saja. Kerana memang Allah nak jadikan dia begitu. Boleh tak Allah jadikan dia begitu? Boleh lah. Sebab apa? Yang berusaha, yang bekerja kat luar, selain daripada Sayyidatina Maryam pada zaman dia, jawapan dia kerana memang Allah berkehendak mereka yang lain itu pada kedudukan, pada suasana yang namanya asbab. Tapi tak perlulah orang yang semua yang dapat cara asbab itu, semuanya berusaha, bukan berusaha, semuanya kalau boleh nak jadi macam tajrid seperti Maryam. Tak perlulah begitu. Sebab Maryam memang Allah jadikan dia begitu. Sebab keinginan seseorang itu kepada tajrid, sedangkan dia itu Allah jadikan pada kedudukan, pada makam, pada standard asbab, maka itu termasuk, jangan diingatkan itu lebih suci, lebih baik, lebih apa. Itu termasuk syahwat yang tersembunyi, kata sekarang. Contoh, bila cerita tentang Sayyidatina Maryam, tiba-tiba ada seorang daripada Gema Nur Iman terus berhenti kerja besok. Terus berhenti kerja. Lepas tu dia terus tak nak duduk rumah. Dia terus duduk terdekat surau kat masjid tempat dia. Mula-mula dia kata dia cuma nak ikuti Google Meet Nur Iman saja. Google Meet. Dia bawa handphone dia, bawa charger dia, dia duduk kat surau. Mula-mula dia Google Meet. Lepas tu masuk sebulan, gaji dah tak ada, nak bayar bil, dia dah jadi Giggle Meet. Lepas tu dia jadi gigil saja. Meet dia dah kurang dah. Sebab dia punya badan dah tak makan dah. Giggle Meet. Lepas tu habis, selesai. Jadi kenapa dia gitu? Sebab dia nak tajrid, sedangkan untuk dia Allah jadikan yang namanya pada kedudukan asbab. Dia ingat itu adalah jadi hamba Allah yang baik. Rupanya termasuk dalam kategori memiliki syahwat yang tersembunyi. Hanya mengikut nafsu dia, tetapi bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh saja nak bagi faham dia punya statement ni. Sebelum bawah tu ada cerita dia. Jadi maknanya apa?
Yang pertama, kita jangan pelik lah. Pelik tu kita hairan. Macam mana orang tak kerja boleh dapat makan? Jangan pelik lah. Sebab orang yang kerja pun, bukan kerja dia yang menjadikan dia ada makan. Yang memberi makan tu Allah. Kerja tu asbab. Untuk dia memang Allah jadikan asbab dia bekerja. Untuk satu orang yang lain, Allah jadi, untuk raja yang manusia kita boleh fikir, tiba-tiba takkanlah untuk dalam urusan dengan Allah kita tak boleh fikir. Tadi kan dah fikir tadi. Seorang raja ada dua pekerja. Dua hamba dia. Hamba abdi dia. Yang satu dia kata, kau duduk saja. Duit kau aku bagi. Makan kau dah ada. Minum kau dah ada. Tempat tidur kau dah ada. Kau jangan banyak cerita, kerja kau duduk kat tempat ni. Kau tengok saja. Kerja kau pantau tengok saja. Duduk je tak buat apa-apa. Yang seorang lagi kau pergi kebun. Kau pergi cantas pokok. Kau bersihkan. Maknanya raja. Padahal raja tu manusia. Yang mana rezeki dia pun Allah yang beri. Dia tak boleh urus rezeki dia sendiri. Tapi nak ceritanya, kalau seorang raja pun boleh buat begitu, apalagi Allah yang maha kuasa. Akan ada orang yang memang Allah jadikan dia, kerja dia hanya ibadah menyembah Allah. Rezeki dia semua Allah cukupkan. Macam mana punya cara? Sayyidatina Maryam bukan minta sedekah. Sayyidatina Maryam bukan terhegeh-hegeh meminta dari apa manusia, bukan. Tapi memang Allah nak bagi dengan macam-macam cara. Jadi ada orang yang memang begitu dan ada orang yang namanya dengan asbab. Okey, ada tak orang yang asbab ni yang kena kerja, yang kena apa? Bila dia dengar cerita-cerita, kisah-kisah orang soleh, solehah, wali Allah begitu, tiba-tiba dia jadi gairah. Dia nak pergi kepada level yang sana. Dia tak nak kerja, dia nak ibadah saja. Dia ibadah. Lepas tu dia pergi berdakwah saja, dia pergi ibadah saja dengan cita-cita konon-konon dia nak dapat juga rezeki dengan bentuk tak payah kerja, tak payah apa. Iradatuka tajrid, kehendakmu terhadap tajrid tadi, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, dalam keadaan Allah mendirikan ke atas engkau itu pada segala asbab, minasyahwatil khafiyah. Itu termasuk dalam syahwat yang tersembunyi. Jadi jangan diingat itu iman. Sebenarnya itu juga adalah nafsu syahwat. Okey, baru masuk yakni. Ustaz, maaf Ustaz, syahwat tersembunyi ni yang saya faham dari Ustaz terang ni, dia maknanya bisikan hati sendiri yang dah tersalah Ustaz. Dia rasa macam betul tapi rupanya ikut nafsu dia yang tak betul. Ikut nafsu. Diingatkan itu iman, nak jadi orang yang lagi takwa. Tapi rupa-rupanya dia mengikut kepada hawa nafsu. Sebab ada orang fikir kalau tak bekerja tiba-tiba dapat rezeki, itu adalah iman yang tinggi. Iman yang tinggi tapi bukan untuk kamu. Untuk orang yang memang Allah jadikan begitu, untuk dia memang iman tinggi. Untuk kita, dengan ilmu kita, dengan kefahaman kita, dengan amalan kita, dengan reda dan tawakal kita. Untuk yang kita ni, setakat yang macam keadaan kita, Allah jadikan kita ni memerlukan kepada asbab-asbab tadi. Jadi ada hamba Allah. Cuma kita ni tak tahu. Di sisi Allah kita ni pada makam yang mana. Zahir pada keadaan kita, kita perlukan asbab. Zahir kita perlukan asbab sebab apa? Bila kita perhatikan, sampai cukup bulan, kita ni kerja baru dapat gaji. Kita ni buka kedai baru dapat ada masukan. Atau ada profit, ada keuntungan. Maknanya kita ni berjalan atas keadaan yang kita perhatikan bahawa untuk kita memang perlu ada asbab. Tapi bagi orang yang tertentu, dia dah beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah cukupkan. Tiba-tiba dia ibadah lagi kepada Allah, tiba-tiba Allah cukupkan. Tiba-tiba dia ibadah lagi kepada Allah. Sebab tu kita jangan cemburu pada mana-mana pihak. Sebab dua-duanya diberi rezeki oleh Allah. Cuma Allah jadikan dia macam tu. Dan kita jangan rasa, itu sebab dia je cukup sebab orang bagi sumbangan. Tak, orang tak bagi sumbangan pun, apa yang akan Allah tentukan sampai kepada orang tu, dia akan sampai juga. Sekalipun tanpa kita. Sebab tu kalau kita, contoh, ada satu madrasah kecil, satu orang tok guru yang mengasuh pelajar, mengasuh anak murid dia lebih kurang 10 orang. Hari-hari kerjanya menuntut ilmu, beribadah. Menuntut ilmu, ibadah. 10 orang ni budak muda. Cergas, kuat.
tapi disuruh untuk hanya ibadah saja. Maka datang satu orang, dua orang, tiga orang yang mengetahui ahwal mereka, keadaan mereka. Mereka kata 10 orang ni biar saya sponsor semua. Saya sponsor semua. Jadi akhirnya dia kata sampai bila nak sponsor? Selama dia menuntut ilmu dekat sini. Kita perlukan da'i-da'i yang duduk sampai 10 tahun, 20 tahun, betul-betul menekuni ilmu macam orang alim terdahulu, supaya nanti bila dia dah jadi permata, jadi berlian, maka orang kalau tunggu permata, tunggu berlian, dia boleh tunggu bertahun untuk menghasilkan hasil yang berkilauan. Maka dia kata apa lagi yang namanya manusia. Jadi akan ada saja. Kalaulah kata 2-3 orang tu tak sponsor yang 10 orang ni, jawapan dia, kalau dah Allah tentukan ada cara rezeki lain yang sampai kepada mereka, akan sampai juga. Dan orang yang sponsor 10 orang ni, yang belajar, budak-budak ni, budak muda yang belajar sampai 20 tahun, 30 tahun ni, dia tak boleh merasakan bahawa alah budak-budak tu dia cuma ada rezeki sebab aku yang sponsor. Sebenarnya bukan sebab engkau. Sebenarnya bukan engkau yang sponsor. Hakikatnya kalau engkau tak sponsor pun, apa saja rezeki yang Allah tentukan sampai kepada 10 orang tadi, maka dia akan sampai. Tapi untunglah Ustaz, dia cuma belajar, cuma ibadah saja tapi dia dapat rezeki. Untunglah dia Ustaz, tak payah kerja. Kalau awak nak tahu untung tak untung, awak cuba buat benda yang sama. Cuba buat benda yang sama. Try. 20 tahun, 30 tahun menuntut ilmu, try, cuba rasa. Sakit tak pinggang? Sakit tak tengkuk? Sakit tak kepala? Penat tak letih tak badan? Cuba dulu. Jadi setiap orang itu memang beza-beza. Memang Allah jadikan dia, rezeki dia dalam bentuk yang berbeza-beza. Dan orang yang sponsor tadi pun dia tak boleh berbangga-bangga dengan sponsor dia, sebab dia jangan ingat dengan sebab sponsor dia maka 10 orang tu akan hidup. Sebenarnya tanpa dia sponsor pun, kalau 10 orang itu nak dihidupkan oleh Allah, Ashabul Kahfi 300 tahun tak makan apa-apa pun, hidup dalam gua. Jadi kadang sebahagian orang yang masih keduniaan, cara fikirnya adalah fikir dunia, tapi baru nak masuk dalam dunia menginfak untuk akhirat, kadang-kadang dia rasa madrasah tu saya yang bina, budak-budak tu saya yang bagi, anak-anak yatim tu saya yang sponsor. Dia masih merasa keakuan pada sedekah infak dia. Boleh di peringkat awal kerana baru nak belajar infak, baru nak belajar sedekah. Tapi sesuatu kita tak boleh biarkan mereka tu dengan perasaan begitu. Sayang, kesian nanti. Sebab kita tak perlukan duit dia langsung. Kita tak perlukan duit dia langsung 1 sen pun. Kita hanya memerlukan orang yang belajar menuntut ilmu sana tu, dia hanya memerlukan kepada Allah saja. Yang contoh ni saya bagi contoh, anak muda itu yang tekun menuntut ilmu tu, dia hanya memerlukan kepada Allah. Berbetulan yang datang sponsor tu dia ada kelebihan harta yang Allah berikan kepada dia. Tapi yang kesiannya kalau dia berlarutan percaya bahawa budak-budak itu dapat meneruskan belajar dengan sebab sponsor dia dan dia berbangga dengan tajaan dia, kita kena nasihat dan bimbing orang yang infak itu, kerana bimbang dia akan kerugian pada hari akhirat. Dan dia kena tahu bahawa kalau dia tak sponsor, tak taja sekalipun, budak yang 10 orang itu, jaminan rezeki yang Allah beri kepada mereka semua tu dalam menuntut ilmu jauh lebih baik dan jauh lebih beruntung daripada apa sedikit sahaja yang mereka nak keluarkan untuk sponsor yang 10 orang belajar tadi. Tapi kenapa Ustaz Allah jadikan begitu? Kan dah cakap terserah kepada Allah. Kalau seorang raja, kembali, kalau seorang raja dia boleh buat keputusan nak bagi yang satu ni tak payah kerja, duduk saja, tapi saya bagi semua cukup. Yang satu ni dia suruh bekerja. Terserahlah raja tu. Dan terserah lagi kepada Allah. Kalau ada satu golongan manusia yang memang Allah perintahkan mereka tu, kerana kamu ada akal yang cergas, kerana kamu ada tenaga yang kuat, kerana kamu ada bimbingan guru yang soleh, kerana kamu ada kelapangan, kerana kamu belum ada keinginan untuk, masih boleh mengawal keinginan untuk berkahwin, maka kerja kamu adalah menuntut ilmu. Jaminan rezeki kamu aku akan jaga dan jamin semuanya. Maka orang yang seperti itu kadang-kadang memang ada bentuk kehidupan dia begitu. Cuma kalau kita ni memang seharian kita perhatikan kita perlu kepada yang namanya asbab, maka janganlah kita terlalu terus gairah untuk terus melompat kepada bahagian yang namanya tajrid tadi. Sederhana saja. Sederhana saja kita perhatikan diri kita. Sebab kita tak diberitahu. Kalau raja tadi dia beritahu. Dia beritahu. Engkau duduk sini diam-diam. Aku akan cukupkan semua.
Engkau pergi kerja kebun. Kita tak dengar, kita tak tahu langsung daripada Allah kita yang mana. Jadi macam mana kita nak tahu? Cara kita nak tahu salah satu daripadanya ialah apabila kita menjalani kehidupan. Peringkat demi peringkat, sedikit demi sedikit, kita perhatikan. Ada orang mungkin daripada asbab perlahan-lahan semakin lama kurang asbab dia. Maknanya dia mula-mula dulu bekerja. Pada masa yang sama dia juga tekun yang namanya apa? Menuntut ilmu, tekun ibadah. Tiba-tiba dengan sebab ibadah, dia tak ada dapat gaji. Dia ibadah, dia tak ada dapat upah. Dia dapat ibadah, dia tak ada dapat yang namanya imbuhan. Tak ada. Tapi Allah berikan dia kecukupan rezeki. Maka ada orang yang kadang-kadang dia tu kehidupan dia berubah daripada asbab kepada tajrid. Cuma janganlah terburu-buru nak terus pergi kepada tajrid sehingga nanti akan menyebab. Ada sebahagian orang, kadang dia tengok, dia dengar cerita orang soleh, cerita dengan karamah-karamah, cerita tentang kebaikan-kebaikan, cerita tentang macam mana cara hidup ulama dulu. Jadi dia terburu-buru, konon-konon dia nak terus jadi kepada tajrid. Akhirnya dia tinggalkan ladang dia tinggalkan kebun dia tinggalkan sawah dia tinggalkan perusahaan dia tinggalkan kedai dia. Dengan perasaan dia nak sangat tajrid, ibadah-ibadah, tapi dicukupkan rezeki oleh Allah. Nanti dulu. Dia bukan zahirnya macam tu saja. Tentang tawakal, tentang redha, tentang sabar, tentang ujian. Dia belum tempuh, belum ada ilmu tentang itu. Jadi pengarang mengingatkan, iradatuka tajrid, kehendak kamu untuk menjadi tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan kamu itu Allah tentukan bahawa engkau adalah jenis orang yang pada asbab, maka orang yang macam tu minasyahwatil khafiyah. Sebenarnya dia terikut kepada satu hawa nafsu syahwat yang tersembunyi. Yakni, tengok bawah tu. Barang siapa yang didirikan oleh Allah Ta'ala dalam asbab, yang mana siapa orang yang Allah jadikan dia pada asbab, dan dia berkehendak keluar daripadanya, dia nak menuju kepada tajrid, maka yang demikian itu adalah setengah, sebahagian daripada syahwat yang tersembunyi. Hawa nafsu juga. Dan hanya sahaja adalah ia daripada syahwat kerana dia tidak berdiri kepada apa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya. Dia tak ikut apa yang Allah berkehendak untuk dia. Allah berkehendak untuk dia, style kehidupan dia pada asbab, follow sajalah. Kerja sajalah. Berniaga sajalah. Untuk awak memang Allah jadikan pada asbab. Tapi pada masa yang sama kita meletakkan penghormatan juga kepada orang yang tajrid kerana memang Allah jadikan dia seperti itu. Dan kata pengarang lagi, dan kehendaknya menyalahi yang demikian itu. Dia nak jadi tajrid sedangkan untuk dia Allah jadikan pada asbab. Jadi kehendak dia menyalahi yang demikian itu. Dan hanya sahaja adalah ia tersembunyi. Syahwat tu tersembunyi. Kerana bahawasanya zahirnya dia hendak keluar daripada nafsu. Dia ingatkan dia nak keluar daripada hawa nafsu. Nak jadi ahli ibadah saja tajrid. Rupa-rupanya dia tertipu. Dia tu sendiri nak keluar daripada apa yang Allah kehendaki tu. Itu juga termasuk yang namanya hawa nafsu. Dan hal yang demikian itu adalah yang dikehendaki hak Ta'ala. Sebenarnya Allah jadikan dia asbab itu. Allah jadikan dia makam asbab itu. Itu adalah benda yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sebenarnya cerita dekat sini ni bukan mencela seseorang untuk jadi baik, bukan. Tetapi memuji orang yang tunduk pada kehendak Allah. Bukan maknanya mencela orang yang nak jadi ahli ibadah, bukan. Tapi nak menerangkan bahawa orang Allah tentukan kita adalah jenis orang yang memang dah dapat pencen tiap-tiap bulan. Maknanya Allah dah tentukan kita. Dulu kita kerja baru dapat gaji. Sekarang kita tak pergi kerja tapi dapat yang namanya keperluan hidup. Maka itulah Allah jadikan kita. Allah kurangkan asbab-asbab. Allah kurangkan kepada kita asbab-asbab untuk mendapatkan sesuatu. Dan dia sebenarnya rezeki bukan gaji saja. Rezekinya kesihatan. Ada orang dapat rezeki gaji tapi hilang rezeki kesihatan. Malah kos kesihatan yang terpaksa dia bayar lebih besar daripada gaji yang dia dapat. Maknanya dia tu kena kerja tambahan.
Dia tu perlu juga kadang-kadang sedikit jadi asbab, anak-anak berikan apa kita sebut wang belanja dan sebagainya. Tak apalah. Itu Allah jadikan kita tu memang asbab. Asbab ada duit pencen, asbab ada anak bagi sumbangan, anak bagi apa perbelanjaan. Untuk kita Allah jadikan begitu, kita tunduk dengan kehendak Allah. Tunduk dengan maksud apa? Terima. Tunduk dengan maksud apa? Terus beramal soleh dengan apa yang Allah berkehendak kepada kita. Dan kita redha, itu keadaan kita. Tapi kalau ada orang yang memang Allah jadikan dia tajrid, ya terserah. Memang itu kehendak Allah pada dia. Dan kita tak payah rasa sebab aku tu, kita pula nak jadi raja. Kita pula rasa yang kita ni Tuhan bagi dia rezeki. Tak? Memang Allah jadikan dia tajrid gitu. Untunglah dia, tak apa. Dia ibadah belajar kat pondok tapi makan cukup. Tapi tempat tinggal ada. Ibadah belajar saja, tiba-tiba dia dicukupkan oleh Allah. Untuk dia dalam tempoh itu Allah nak jadikan begitu. Biarlah begitu untuk dia. Dan kita jangan rasa kita, aku. Tak perlu. Sebab apa? Tanpa aku dan tanpa kita, kalau rezeki itu Allah tentukan kepada 10 orang yang belajar, dia akan sampai juga kepada 10 orang tu. Sekalipun kita tidak dihidupkan oleh Allah. Cuma bezanya Allah jadikan kita pula jadi apa? Orang yang bahagian yang tertentu dengan bentuk yang tertentu. Jadi pengarang mengingatkan bahawa yang demikian itu kerana kehendak Allah Hak Ta'ala. Tetapi daripada sekira-kira keredaan Hak Ta'ala akan dia, tiada daripada sekira-kira yang diredai nafsu akan dia. Dan yang diredai Allah akan dia, bagimu itu berdiri pada apa yang mendirikan Allah akan dikau kepadanya. Jadi pengarang nak mengingat bahawa sesuatu yang Allah redha kepada kita ialah sesuatu yang kita redha Allah dah tentukan untuk kita. Contoh, Allah dah tentukan berkehendak saya ni pada level asbab. Maka saya redha dengan asbab itu menjadi sebab Allah redha kepada saya. Kerana apa? Kerana saya terima bahawa saya ni levelnya asbab. Seandainya saya berpindah satu hari nanti kepada makam tajrid, ibadah-ibadah saja, maka keredaan penerimaan saya terhadap kehendak Allah yang menjadikan saya dalam bahagian tajrid, maka itu menjadi asbab Allah juga redha kepada saya kerana saya redha kehendak Allah menentukan saya ni pada kedudukan tajrid. Don't worry, ini sebagai gambaran dulu. Sebab dia punya bawah-bawah tu dia agak banyak sangat. Banyak sedikit, bukan banyak sangat. Ada banyak sedikit dia punya istilah-istilah. Jadi saya cuba beri gambaran yang agak mudah tadi. Mudah-mudahan kita dapat gambaran secara umum tentang tajuk ini. Dan insya-Allah nanti kita dapat. Waalaikumsalam. Ya. Nak nampak tanya boleh? Kalau misal kata orang di level asbab dan orang di level tajrid ni, dia tak boleh macam kalau orang yang level asbab ni dia ada masalah, macam dia kononnya dia down ke apa benda, dia perniagaan ada problem, dia tak boleh minta nasihat pada tajrid lah kan. Sebab nanti orang tajrid kata, aku just minta doa je, ini tambah keamalan je Allah bagi rezeki. Betul ke Ustaz? Untuk minta nasihat, dari segi nasihat boleh saja. Tapi dia perlu panduan. Panduan dari dua sudut. Satu, panduan dari sudut yang menasihati. Yang kedua, panduan dari sudut yang meminta nasihat. Sebab yang menasihati dengan yang meminta nasihat situasinya berbeza kan. Jadi yang menasihati dia ada panduan untuk yang sesuai dari sudut pandang dia. Tetapi ada juga panduan dan nasihat yang disesuaikan dengan keadaan orang yang meminta nasihat. Jadi kepandaian orang yang menasihatlah yang sesuaikan nasihat-nasihat yang tertentu untuk disesuaikan kepada orang yang meminta nasihat. Tetapi sekadar untuk mendapatkan nasihat, sekalipun dari keadaan yang berbeza, dari segi boleh sahaja. Tetapi dari segi untuk dia mempraktikannya, dia kena belajar sesuaikan diri dengan apa yang sesuai untuk diri dia. Tapi nanti insya-Allah saya ambil serius persoalan tu. Perlahan-lahan nanti saya perinciannya nanti insya-Allah saya sentuh insya-Allah. Baik, saya rasa itu yang dapat saya kongsikan pada pagi ni. Suara pun makin lama makin hilang. Makin lama makin hilang. Mudah-mudahan manfaat.
Ustaz ada tahsin tak petang ni Ustaz? Tanya dah. Baru nak tanya. Oh ya, terpulang lah. Nanti saya tengok macam mana. Kalau Ustaz nak pantau je kan. Suara boleh simpan. yelah, nanti saya suara simpan. Yang lain bacalah. InsyaAllah. Baik. Jadi jazakumullah. Doa mudah-mudahan saya sihat. Ni malam dia sebenarnya sihat je. Badan semua sihat. Bangun semua tadi tak ada apa-apa. Cuma suara hilang. Saya nak baca tadi tak boleh. Jadi bila cakap okey sikit lah. Bila membaca tu dia memerlukan alunan suara. Dia tak boleh keluar. Nak ubah makhraj huruf pun dia macam tak gerak lidah kat dalam ni. Wallahu a'lam. Tapi kira boleh bercakap alhamdulillah. Macam orang saya ingatkan itu. Ada orang cakap apa? Saya kena kencing manis Ustaz. Ya sekurang-kurangnya masih boleh kencing. Saya kena darah tinggi Ustaz. Ya sekurang-kurangnya masih ada darah. Kalau tak percaya pergi tanah perkuburan. Orang yang kat kubur tu cemburu dengan orang yang darah tinggi. Dia kata awak ada darah tinggi, untung. Kami darah dah tak ada dah. Jadi sakit tekak aku, untung masih ada tekak. Alhamdulillah lah, syukur. Jadi bila santai-santai fikir gitu, kita tenang-tenang saja. Dan kita doa. Tetap doa. Mudah-mudahan Allah beri sihat. Saya serah kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Mat Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan membimbing bacaan Yasin, doa dan juga syarah daripada kitab Hikam Jawi. Jadi mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, mungkin juga ada masalah lain, mudah-mudahan Allah berikan syifa, dimudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi terima kasih juga pada Ustaz pada pagi ini syarah daripada kitab Hikam Jawi, itu tajuknya Tajrid dan Asbab. Mudah-mudahan apa yang disyarahkan pagi ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita dalam kehidupan kita. Semua ni Allah yang tentukan, jadi kita jangan terikut dengan syahwat yang sembunyi dan kita tunduk dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan menambahkan pemahaman ilmu kita. Teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz untuk pengajian kitab Hikam Jawi ini setiap hari Isnin dan Rabu setiap kuliah subuh insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama pada kuliah pada hari ini. Jadi kita teruslah syukur apa yang kita ada, kita redha dengan apa yang kita tiada. InsyaAllah ketenangan pasti dirasa. Moga hari ini Allah berikan kita, Allah berkati hidup kita, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang menyambut kelahiran pada pagi ini, mudah-mudahan Allah kurniakan kesihatan yang baik dan bertambah umur, bertambah sempurna pula iman kita, bahagia bersama dengan ahli keluarga tersayang insya-Allah. Dan kuliah kita pada hari ini pukul 8.15 lebih kurang 12 minit dari sekarang kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, penulis buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi pada pukul 8.15 sebentar lagi untuk kuliah duha kita. Jadi kita doakan juga mudah-mudahan Ustaz Elin Aminin terus sihat. Allah kembalikan suara. Mungkin kita doakan sama-sama lah. Memberikan sifat yang sempurna. Jadi sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua.